Miramar yang masih lagi sunyi. Betul-betul pasif hari ni. Dia tak memberikan kita apa-apa insights langsung untuk diceritakan. Satu lagi permulaan permainan yang perlahan untuk mana-mana pasukan. Tapi kalau kita nak lihat kan, yang ada peluang besar lah kan. Tak besar mana pun, tapi ada peluang lah untuk mengejar Alpha 7. Reject je sebenarnya. Untuk Persija EVOS 147 ke 181. Dan nak harapkan untuk Alpha 7 tak perform. Miramar adalah salah satu map terbaik mereka. Jadi untuk Persija EVOS mungkin dalam sekarang ni mood santai ataupun mood hanya untuk mencari chicken dinner. Tambahkan lagi jumlah prize pool yang mereka mampu untuk kutip. Reject pastinya dalam harapan sudah pun pasti. Lepas dapatkan chicken dinner tadi, pastinya diorang nak cari chicken dinner lagi untuk orang kata potong tangkona. Tak nak bagi dua pasukan Brazil terus ke Grand Finals. Nak juga masukkan Reject Tokyo. Tapi ini salah satu prestasi yang jauh sangat bezanya nak dibandingkan dengan Reject yang kita kenal pada masa dulu yang beraksi di peringkat global. Kali ini selepas bertahun-tahun pengalaman bermain di peringkat antarabangsa, Reject nampak kematangan mereka itu muncul dan membuahkan hasil yang agak lumayan buat waktu ini, kita boleh katakan di nombor 4. Tapi kalau mereka dapat untuk tolak Alpha 7 ke tangga yang keempat dan mereka naik ke tangga yang ketiga, itu pastinya akan boost mentaliti diorang untuk beraksi di Grand Finals dan berlatih dengan lebih banyak. Betul. Kalau mereka dapat lah. Tapi itulah sebab walaupun reject ni sebenarnya dah cukup power dah. Perlawanan-perlawanan baru-baru ni kan. Semua game yang mereka mainkan sepanjang 23 game ni, mereka dah cukup power dah. Tapi Alpha 7 ni terlalu konsisten untuk dijatuhkan oleh mana-mana pasukan. Dan mereka juga pernah duduk di tangga kedua dan kemudian ditolak di tangga yang ketiga, loop sepanjat. Tapi Reject Tokyo, mereka kalau ingat kembali pernah terlepas seperti yang kita katakan sebelum-sebelum ni 15 mata lebih kurang sewaktu mereka terlepas chicken dinner tersebut. Jadi kalau kita kira andai kata 15 tersebut dicampurkan sekarang, Reject hanya berbeza dengan Alpha 7 sebanyak 2 mata saja. Itulah risikonya apabila mereka terlepas chicken dinner tersebut, kerana tambahan 15 daripada 164 adalah 179. Jadi kalau, ni saya kalau lah kan, mereka dapat chicken dinner itu, mereka hanya tinggal 2 mata saja untuk kejar Alpha 7. Lebih realistik lah daripada sekarang. Tapi kalau sekarang ni mungkin mereka akan mencuba, tapi dalam masa yang sama mereka berdoa jugalah. Tengok kill feed, mengharapkan agar Alpha 7 tu untuk keluar awal. Ya, tapi lah top. Orang cakap kan, yang dilepas jangan dikenang. Buat sikit hati je. Tak boleh tukar masa untuk Reject. Dan diorang nak tak nak memang kena cari satu game yang memang kau-kau lah untuk 2 game terakhir ni. Betul, banyak sangat pembaziran mata daripada segi placement points untuk pasukan Reject. Tapi apakan daya, masa tak boleh diputar kembali. Hanya mampu untuk dibiarkan begitu sahaja. Tapi ya, life must go on. Oh, tiba-tiba sedih pula kan. Tapi ingatkan pula, Alter Ego, mimpi ngeri. Mimpi yang sangat ngeri. Masih lagi tidak memasukkan Alva, salah satu pemain yang memberikan begitu banyak mata tambahan daripada segi mata singkir untuk Alter Ego di PMSL. Banyak kita boleh katakan pujian diberikan kepada Rosemary, tetapi sayangnya Alva tidak dapat kita lihatkan diberikan banyak pujian daripada fans Alter Ego. Walhal dalam jangka masa yang pendek dia mempamerkan satu perkara. Rosemary, kenapa kau bunuh Tik ni? Aku tengah puji Alva. Tapi ya, Rosemary membuktikan lah. Saya tengah borak pasal Alva, dia buktikan tak ada, aku lagi power pada Alva. Dan dia dah pun dapatkan first blood untuk pasukan Alter Ego yang kini bertitik tengahnya mereka di belah kiri Chumasera. Circle yang kedua tidak penuh di bahagian kawasan utara tersebut, kawasan Power Grid dan juga Pecado. Kita nampak Stalwarts, Loops, Quest, Mad Bulls melakukan rotation yang sangat-sangat lambat waktu ini.
satu approach yang sedikit berbeza, mengharapkan circle tersebut bergerak ke bahagian kawasan Pekado mungkin, tapi circle pergi untuk reject Tokyo dan juga Alpha 7. Nak mengharapkan Alpha 7 tusun dekat sini agak susah. Tapi kalau kita lihatkan daripada corak rotasi daripada dua pasukan lain, Loops dan juga Stalwarts, nampaknya sedikit sukar untuk Alpha 7 sebab dua pasukan ini memang pasukan yang sangat-sangat kuat daripada segi firepower dan mampu untuk mencabar kedudukan mereka yang telah pun berada di tengah-tengah circle waktu ini. Melis, walau bagaimanapun kita lihatkan mereka sekarang ini dalam keadaan yang sukar dan CEO later pula yang dalam kesukaran tersebut dilihatkan berseorangan diri tanpa kenderaan langsung. Macam mana ni CEO later? Poser hanya memerhatikan daripada kawasan belah atas. Tak boleh buat banyak pun sebenarnya untuk CEO later. Melainkan kalau rakan beliau turun daripada kawasan high ground tersebut dan memberikan bantuan untuk menjemput. Tapi itu sudah pun pastilah merisikokan bukan satu, dua, mungkin tiga pemain daripada pasukan Melis untuk dijatuhkan oleh pihak lawan mereka, iaitu Quest sebentar tadi. Gaming Gladiators GG berlegar-legar di kawasan Chumasera yang berliku-liku perjalanannya kembali kepada sudut pandangan CEO later. Agak pelik juga kenapa Quest membazirkan banyak sangat masa untuk merangkap satu orang pemain dan Poser dapatkan easy. Fahidan pula nyawa yang sangat-sangat rendah. Dan Quest juga sekarang ini, kalau mereka dikeluarkan dengan awal, ini berita gembira untuk peminat tanah air Indonesia. Alter Ego ada peluang untuk menolak Quest turun, untuk juga mengejar Tianba dan juga Gaming Gladiators. Apatah lagi pasukan Dingo Xavier. Ini adalah peluang untuk Alter Ego dalam dua pusingan yang terakhir ini untuk mengejar kembali pihak-pihak lawan yang berada di kawasan atas pun di tangga-tangga teratas mereka. Dan diharapkan mereka mampu untuk melakukan sedemikian. Sokongan penuh untuk pasukan Alter Ego waktu ini. Juga dengan Zerzia mungkin dapat untuk mencuri satu chicken dinner sagu hati untuk peminat tanah air daripada Thailand. Dan waktu ini kita lihatkan Loops diberikan tekanan bertubi-tubi oleh pasukan lawan yang berdekatan dengan mereka. Itu dia Stalwart juga Zerzia. Sebenarnya kan untuk pasukan yang dah boleh lah kita kata macam confirm tak layak ni, lebih berbahaya sebenarnya sebab mereka nothing tulus sekarang ini. Mereka mungkin akan melakukan pergerakan-pergerakan yang lebih berisiko tinggi yang tidak disangka-sangka. Dan itu dia, mereka sedang menjatuhkan pasukan yang berjaya untuk mendapatkan 4 chicken dinner. Stalwart sekarang ini sedang dilumpuhkan oleh pasukan Zerzia. Circle tarik terus ke sebelah kiri. DX ada satu kedudukan yang paling best untuk mendapatkan chicken dinner. Dan pergerakan akan terus dilakukan oleh pasukan lain juga. Tapi dalam masa yang sama, Loops kena berhati-hati. Ya, tepat sekali. Quest masih lagi berperang dengan pasukan Melis yang saya tak berapa nak pasti di manakah keuntungannya dekat sini untuk bertarung di luar circle yang kedua. Memanjangkan lagi perselisihan faham di antara dua buah pasukan ini. Ya, 1 kill masuk. Tapi lihatkan 1 kilometer jarak mereka dengan kekurangan kenderaan. Tapi Alter Ego, Fnatic, nasib baik terselamat, tak ditembak jatuh oleh sesiapa. Okta akan dapat untuk diselamatkan dengan mudah. Kirsali pastinya tak akan dapat untuk diselamatkan dan Tospik terperangkap di kawasan terbuka. Di Xavier ini yang dikatakan oleh Top sebentar tadi, mereka ada satu posisi yang sangat-sangat baik. Tapi kalau sekelari, macam mana pula mereka nak turun? Itu menjadi permasalahan seterusnya untuk pasukan mereka. Gaming Gladiators bertarung dengan pasukan Persija EVOS di sudut selatan circle yang ketiga. Matic cuba untuk dicari oleh Red Face. Sayang tracking tak kena tepat pada sasaran. Dua pemain ini akan terus berlalu pergi. Tixi akan masuk dalam poket mereka. Dan GG tinggal dengan 2 orang pemain sahaja. Persija EVOS ingin mendapatkan ataupun mengukuhkan lagi kedudukan tangga kelima mereka. Tapi sayang Kitsune, tembakan daripada satu kawasan yang tidak dijangka langsung oleh pemain-pemain Persija EVOS dah pun menjatuhkan 2 daripada mereka. Yap, dalam masa yang sama, Aegon i8 Falak dapatkan pula Luxi. Dan sekarang ini Persija EVOS hanya tinggal berdua saja.
Langkah mereka untuk mendapatkan tempat ketiga tersebut semakin sukar. Alter Ego mereka kena panjat lagi anak tangga mereka sekarang ini di tangga yang ke-12 di bawah Quest. Dan satu kejatuhan dan bukanlah satu benda yang dimaukan oleh mereka. Dibidik pula, diperlihatkan pula oleh Stalwart. Tembakan balas dilepaskan oleh Rosemary. Tapi Loops akan dapatkan top sekarang ini, mendiamkan tembakan daripada Mongolia ini, memberikan nyawa kepada Stalwart, kepada pasukan Alter Ego. Tapi perlawanan sekarang ini akan berlaku. Misery dapat satu, tapi Circle sedang menelan dirinya daripada kawasan yang lain. Juga ada tembakan sekarang. Misery sempat untuk healing. Gaming Gladiators hanya tinggal satu saja. Persija EVOS tinggal dua, tapi mereka garang, mereka bergerak ke depan. Matic akan menembak, Matic dapat, Matic mencari yang seterusnya. Satu lagi untuk Matic sekarang ini. Gaming Gladiators akan melepaskan tembakan. Misery akan terbakar ataupun tidak, tapi di Xavier terus bermaharajalela di kawasan ini. Ya, circle yang keempat. Kemanakah ia akan pergi? Adakah untuk di Xavier ataupun untuk Melis yang berada di jauh Nun Monte Nuevo? Circle yang keempat bertitik tengah untuk Alter Ego. Peluang terbesar untuk mereka menolak kesemua pasukan turun daripada top 11 tersebut dan meletakkan diri mereka dalam kedudukan yang lebih selesa. Tapi waktu ini banyak tembakan dilepaskan oleh pasukan Egon Ait bersama dengan Tian Bai yang bertarung di bahagian selatan. Pergaduhan untuk masuk dalam circle waktu ini berlaku di antara mereka, di mana Egon Ait cuba untuk memancing satu demi satu, menjatuhkan pihak lawan mereka sebelum mereka masuk dengan lebih tenang ke dalam kawasan circle yang keempat. Sesi penyelamatan, tapi diperhatikan oleh Blade. Awak open sangat, awak dapat satu lagi yang perlu untuk dicari. Tukar weapon, Mini 14, tapping. Adakah pemain terakhir tersebut dapat terjumpai? Dibantu sedikit demi sikit oleh pasukan lain. Tapi, habis sudah. Egon Ait mengeluarkan Tian Bah. Blade akan berjaya untuk diselamatkan. 10 saat, tapi Ghost awak terbuka dengan Falcon. Panca cuba untuk mencari pihak lawannya. Lamborghini pada waktu yang sama memerhatikan pemain-pemain Falcon yang mendedahkan diri mereka untuk menjatuhkan pemain daripada pasukan Egon Ait. Waktu ini situasi yang tegang di bahagian sebelah selatan. Falcon tak boleh buang masa juga untuk diri beliau. Perlu untuk bergerak masuk dan turun daripada kawasan tanah tinggi itu. Mereka akan bergerak untuk turun ke bawah sekarang. Tapi alamak, okey, mujur juga ada bagi. Walaupun alamak, sekarang ini bagi itu akan tergolek-golek. Cuma rakannya akan berjaya untuk mendapatkan kembali dirinya. Di Xavier masih lagi ada circle yang seterusnya. Pergerakan daripada Falcon White teruskan. Mereka ada circle, tapi tidak. Mereka akan terus saja bergerak ke depan untuk mendapatkan kawasan rumah yang belum lagi diduduki oleh pasukan Egon Ait. Panca melepaskan tembakan. Mereka potong Egon Ait untuk dapatkan kawasan compound ini. Dan sekarang Egon Ait mungkin ada satu pilihan. Mereka nak menekan Falcon ataupun tidak. Perhatikan, daripada circle yang seterusnya akan menentukan siapa yang boleh dapatkan chicken dinner. Tapi di top 4, di kedudukan 4 teratas itu masih kekal, masih teguh untuk mereka. Alter Ego perlu untuk dapatkan permainan baik. Sebab selepas ini kalau mereka masih lagi dengan mata sebegini, mereka akan tersingkir keluar dari persaingan. Ya, betul, tepat sekali. Dan sekarang ini Egon Ait, mereka ada number advantage. Mereka boleh saja serang pasukan Falcon yang berada di kawasan bawah itu. UZM akan cuba untuk mencari sedikit opening untuk memberikan satu peluang untuk Egon Ait menyerang kawasan compound tersebut dengan lebih mudah, dengan hanya tinggal dengan 2 orang untuk Falcon. Waktu ini sukar untuk mereka bertahan jika Egon Ait terus push masuk. Tapi nampak seperti Egon Ait akan selesa sahaja untuk duduk di bahagian sebelah atas. Tak mahu untuk memanjangkan isu. Memandangkan mereka juga tak diganggu daripada sudut yang lain. UZM masih memerhatikan gerak-geri daripada Panca dan juga Six. Kedudukan kedua-dua pemain itu telah pun diberitahu, telah pun diping oleh beliau untuk diberikan kepada rakan-rakan yang lain. Loops mencari Zerzia di bahagian yang lain. Egon Ait akhirnya melancarkan serangan terhadap kawasan compound. Salah compound, okey. Akhirnya pandang ke arah yang tepat. Ghost dengan lontaran bom tangan tersebut. Tapi pihak lawannya akan juga jatuh daripada UZM terhadap P6. 1 lawan 3. Masih pegang bom tangan walaupun pihak lawannya depan muka. Dan akhirnya Falcon berjaya untuk ditundukkan. Egon Ait akan memegang kawasan compound tersebut, tapi tidak terlalu lama selepas circle. Masih lagi untuk Alter Ego. Ini adalah peluang. Sekali lagi saya katakan, peluang untuk Alter Ego meletakkan diri mereka kembali ke dalam tempat kesebelasan terbaik tersebut.
untuk melayakkan diri ke peringkat survival stage. Itu yang diperlukan, itu yang dimaukan. Tapi di kawasan yang lain pula, di bahagian sebelah selatan juga waktu ini Lamborghini menentang dengan pasukan Gaming Gladiators yang tinggal dengan hanya Matic berseorangan diri. Di Xavier Levis daripada kawasan atas masih belum dapat lihatkan. Dua sudah rakannya jatuh. Bila dia akan mula untuk melompat turun. Pick yang salah dilakukan oleh Levis menyebabkan 2 knockdown berlaku terhadap pemain-pemain daripada pasukan di Xavier yang hanya tinggal dengan Chua dan juga Lamborghini. Merangkak-rangkak sekarang ini. Matic akhirnya berjaya untuk dihabiskan oleh Levis. Tapi circle yang kelima dah pun mula untuk bergerak tutup. Sayang, nak naik ke atas juga, nak ambil bagi pun nampak sedikit sukar untuk Levis dan DX. Mata-mata singkir tersebut akan masuk ke tangan Gigi. Dua mata yang sangat penting untuk Gaming Gladiators juga sebenarnya. Tapi di kawasan lain, Melis, Luis kita lihatkan berseorangan diri jauh dengan rakan beliau Pose yang berada di kawasan yang lain. Waktu ini kita lihatkan Zerzia satu dijatuhkan, dihabis